Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang kempen hidup sihat dengan makanan seimbang dan bersukan. Pertama sekali, saya akan memperkenalkan diri saya, Siti Afiqah binti Muhammad Zamri, 23 DLH 18F 2003. Manakala rakan ahli grup saya adalah Qurratu Aini binti Syarudin, 23 DLH 18F 2002, dan Nur Ain Najwa binti Mazlan, 23 DLH 18F 2019. Terusnya, bagi pendahuluan untuk gaya hidup yang sihat, GHS merupakan kunci utama kepada kesejahteraan insan. Insan yang sihat pastinya dapat memainkan peranan aktif terhadap pembangunan agama, bangsa dan negara. Gaya hidup yang sihat didefinisikan sebagai suatu keadaan fizikal, minda dan sosial yang sihat, cerdas, serta bebas dari sebarang penyakit berdasarkan keadaan sosial dan masyarakat. Sudah pasti dalam kehidupan era moden yang begitu banyak tekanan ini, gaya hidup sihat menjadi satu matlamat yang perlu dicapai segera. Tetapi, sekali lagi keseimbangan itu terpulang kepada individu. Akhirnya, keseimbangan itu patut memberi kegembiraan kepada anda. Seterusnya, bagi objektif. Objektif terdapat 4. Yang pertama adalah untuk menggalakkan mereka mengamalkan amalan-amalan dan cara hidup mempromosikan kesihatan. Yang kedua adalah untuk meningkatkan kesedaran dan pengetahuan masyarakat Malaysia tentang penyakit-penyakit yang berkaitan dengan cara hidup yang tidak sihat. Yang ketiga adalah dapat melahirkan generasi baru yang mahir dalam bersukan. Dan yang terakhir adalah dapat mengeratkan hubungan berbilang kaum. Seterusnya, saya akan serahkan pembentangan ini kepada ahli kumpulan saya yang seterusnya. Okey, seperti apa yang kita dapat lihat di atas, ini ialah poster bagi hidup sihat dengan makanan seimbang dan bersukan. Di sebelah kanan, terdapat 4 kepentingan mengamalkan gaya hidup yang sihat. Ianya terdapat gambar-gambar dan juga contoh amalan mengamalkan gaya hidup yang sihat. Di atas yang bernombor 01 itu menunjukkan kita haruslah mengamalkan pemakanan yang seimbang seperti mengikut piramid makanan. Ianya dapat menjauhkan kita daripada sebarang penyakit. Selain itu, kita juga haruslah mengelakkan mengambil barang yang boleh menjejaskan kesihatan kita seperti merokok, minum arak, mengambil dadah dan sebagainya. Seterusnya, ia menunjukkan kita untuk melakukan aktiviti sukan. Ini kerana ianya dapat mencerdaskan tubuh badan kita dan dapat memperkuatkan lagi mental dan fizikal kita. Yang terakhir, kita haruslah tidur dengan secukupnya kerana ianya dapat menyagakan minda dan tubuh kita. Ini kerana kita berada di zaman teknologi yang semakin canggih dan semua individu sering berkomunikasi melalui media massa sahaja. Dan dari situ juga, individu mudah mengetahui isu peredaran semasa dan lain-lain lagi. Dengan cara ini, kita dapat menyebarkan betapa pentingnya mengamalkan gaya hidup yang sihat kepada semua individu. Hidup sihat juga dapat menjaminkan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Okey, keburukan apakah yang akan berlaku sekiranya kita tidak mengamalkan gaya hidup yang sihat? Keburukan tidak mengamalkan gaya hidup sihat sering diperkatakan oleh semua pihak. Perkara ini perlu diberikan perhatian. Semua pihak perlu bekerjasama untuk mengatasi masalah akibat tidak mengamalkan gaya hidup yang sihat. Sekiranya semua pihak bekerjasama, hal ini dapat diatasi untuk kesejahteraan dan kebaikan semua masyarakat, sama seperti pepatah, bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana mafakat. Antara kesan tidak mengamalkan gaya hidup sihat adalah mudah ditipu penyakit. Sebanyak 16.8 juta rakyat Malaysia menghidap obesiti dan manakala 15% adalah di kalangan kanak-kanak. Ini kerana ramai di antara rakyat Malaysia membudayakan pemakanan yang tidak seimbang dan tidak mengikut sukatan yang ditetapkan. Bagi mengurangkan kadar pengidap obesiti,
terdapat pelbagai cara. Antara salah satu caranya ialah dengan menjadikan senaman sebagai satu rutin. Ini kerana hampir kesemua pengidap obesiti berpunca daripada kurangnya bersenam. Sebagai contoh, melakukan senam aerobik 4 kali seminggu untuk memastikan badan kita sentiasa aktif. Selain daripada itu, amalan gaya hidup sihat juga tidak semestinya dari segi pemakanan ataupun senaman. Ia juga boleh dikaitkan dengan kehidupan sosial seseorang individu. Pergaulan bebas yang tidak terkawal juga menjadi kesan kepada sebilangan masyarakat yang tidak mengamalkan gaya hidup yang sihat. Perkara ini berlaku kerana adanya segelintir masyarakat yang melakukan aktiviti yang tidak bermoral. Sebagai contoh, keluar dari rumah hingga lewat malam. Perkara ini dapat mengalakkan lagi seseorang itu untuk melangkah batas pergaulan di antara lelaki dan wanita. Jika perkara ini tidak dibendung, masyarakat kita akan terdorong daripada perbuatan seks sebelum perkahwinan. Perkara ini amat dilarang sama sekali di dalam agama Islam dan agama yang lain juga. Perkara ini juga menyebabkan semakin meningkat bilangan anak luar nikah. Salah satu cara untuk mengelak perkara ini berterusan adalah dengan memperkuatkan lagi pendidikan agama. Dengan cara ini, kita dapat mempelajari dan membezakan perkara yang baik atau yang sebaliknya. Disebabkan ini juga, individu mudah untuk mendapat tekanan dan ianya juga boleh menjejaskan gaya hidup sihat. Jelaslah bahawa amalan gaya hidup sihat mainkan peranan yang penting dalam kehidupan kita. Masyarakat juga harus peka dalam perkara ini untuk mengelakkan generasi yang akan datang terikut dengan amalan gaya hidup yang tidak sihat. Kepentingan mengamalkan gaya hidup yang sihat kebiasaannya dapat mengurangkan risiko menghadapi penyakit, memberikan kesihatan mental yang stabil, mampu mengawal kadar obesiti, dan membantu pembesaran fizikal dan mental yang lebih sempurna, dapat mengeratkan hubungan perpaduan dan integrasi, dapat meningkatkan produktivitas, kesihatan dan kecergasan serta kualiti kehidupan dalam kalangan rakyat Malaysia. Seterusnya, cara memupuk gaya sihat dengan makanan seimbang dan bersukan. Poin pertama, ibu bapa mestilah memastikan anak-anak mengambil makanan seimbang di setiap hari. Ibu bapa juga perlu bersenam dan mengajak anak turut bersama. Jika ada di kalangan ibu bapa yang merokok, mereka perlulah menghentikan segera tabiat tersebut kerana ia boleh menjejaskan kesihatan diri dan keluarga. Poin kedua, pihak sekolah juga boleh memainkan peranan. Sebagai contoh, guru-guru boleh menasihati pelajar bagi mengamalkan gaya hidup sihat. Pengetua pula perlulah memastikan pelajar untuk menyertai kegiatan sukan dan permainan. Pengetua juga perlulah memastikan pengusaha kantin menjual makanan yang berkhasiat. Poin ketiga, media massa seperti televisyen dan radio juga boleh memainkan peranan. Hal ini kerana media massa berupaya mempengaruhi minda masyarakat. Sebagai contoh, televisyen boleh menyiarkan program yang dapat memberikan kesedaran kepada masyarakat bagi mengamalkan gaya hidup sihat. Stesen radio pula boleh menyiarkan rancangan panduan kesihatan ke arah gaya hidup sihat dan sebagainya. Kementerian Kesihatan juga boleh memainkan peranan dengan mengadakan kempen gaya hidup sihat. Kementerian juga boleh menggalakkan ahli masyarakat untuk membuat pemeriksaan kesihatan. Ceramah dan pameran juga boleh diadakan dari semasa ke semasa bagi mendedahkan kepada masyarakat setempat tentang pentingnya menjaga kesihatan dan mengamalkan gaya hidup sihat. Akhir sekali, rumusan. Gaya hidup sihat melambangkan bahawa kita lebih peka dan lebih aktif dalam menjalankan kehidupan seharian. Amalan gaya hidup sihat adalah cara hidup yang boleh mengurangkan pelbagai risiko penyakit pada masa akan datang. Termasuklah kempen Rakyat Sihat Negara Maju, Gaya Hidup Sihat dan Nak Sihat. Mengamalkan gaya hidup sihat, tindakan ini ibarat menyediakan payung sebelum hujan. Selain itu, kita mestilah menjaga kesihatan badan bagi mengekalkan gaya hidup sihat. Kita perlulah mengingati Mars. Dan marilah kita bersama-sama menjaga kesihatan fizikal dan mental. Secara kesimpulannya, setiap individu tidak haruslah menjadikan kesibukan aktiviti seharian sebagai alasan untuk tidak mengamalkan gaya hidup sihat. Bak kata pepatah, hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dalih. Amalan gaya hidup sihat dapat menjaminkan badan yang sihat,
dan otak yang cerdas. Seterusnya, keadaan ini dapat melahirkan rakyat yang inovatif bagi menggerakkan negara menuju wawasan 2030. Sekian, terima kasih.